Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama saya Imran Zalani untuk sesi webinar pada hari ini di bawah tajuk teori Elliott Wave. Jadi tadi kita berhenti ketika kita berada di topik halangan untuk teori Elliott Wave. Jadi seperti kebanyakan teori-teori kebanyakan indikator pasti ada kekurangan dan Elliott Wave juga tidak lari daripada ini. Jadi dua kelemahan ataupun halangan untuk teori Elliott Wave ialah kekeliruan yang boleh berlaku apabila pedagang yang pertama hendak menjangkakan pergerakan impulsive wave. Okey. Dan yang kedua, macam manakah bentuk corrective wave. Jadi dua perkara ini, pergerakan impulsive wave dan juga bentuk corrective wave yang akan membuat pedagang berselisih pendapat kerana ada elemen subjektif di situ. Kenapa kita kata subjektif? Kita lihat pada halangan yang pertama iaitu wave extension. Okey. Jadi secara idealnya pergerakan impulsif, okey, ini ialah satu kita panggil impulsif. Secara idealnya, secara optimumnya terdiri daripada 5 bahagian, betul? 1, 2, 3 dan 4. Sebelum berlakunya korektif. Okey, secara ideal. Secara optimum di dalam dunia yang perfect. Tetapi kita tidak hidup di dalam dunia yang perfect ya. Jadi apa yang berlaku kebanyakan masa ialah beberapa wave di dalam wave. Okey, saya buang dulu contoh ini. Seperti ini. Jadi untuk wave 5 secara idealnya kita nak seperti ini, tetapi apa yang berlaku di dalam pasaran kadang-kadang berlaku seperti ini. Ada wave di dalam wave. Ataupun kita boleh sebutkan ini sebagai extension. Jadi jangkaan harga yang selalunya akan dibuat untuk wave 1, 3 dan 5 disebabkan oleh lanjutan daripada kebiasaan wave. Maknanya dalam wave 1, 3 dan 5 kebarangkalian berlakunya extension adalah agak tinggi. Okey, kerana kita tidak hidup dalam dunia yang perfect ya. Jadi kita tidak dapat satu wave yang perfect. Dia akan ada extension, dia akan ada cacat sana sini yang kita, kalau kita nak sebutkan dengan mudah. Jadi ini adalah antara kecacatan yang kita sering nampak di dalam pasaran. Jadi kenapa ia sangat penting? Kerana ia boleh menimbulkan kekeliruan. Betul? Contohnya, cara kita nak kira wave. Okey. Jadi untuk yang pedagang-pedagang baru, kadang-kadang mereka akan kira seperti ini. 1, okey, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Padahal kita tahu di dalam satu pergerakan impuls hanya ada 5 wave. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini akan menimbulkan kekeliruan. Macam mana kita nak kira wave yang sepatutnya. Okay. Ataupun ini dia berlaku pada wave 5. Ia juga boleh berlaku pada wave ketiga. Okay. Extension berlaku di dalam wave 3 pun boleh juga. Malah ia juga boleh berlaku pada wave 1. Jadi apabila ini berlaku, ada kemungkinan kita terlebih kira wave. Okay, seperti yang saya sebutkan tadi, daripada 5 jadi 9. Okay, tetapi sebenarnya ini adalah wave-wave yang kecil di dalam wave yang sepatutnya kita kira di dalam impulsive wave. Jadi ini adalah satu halangan utama untuk kita menjangkakan pergerakan Elliott wave kerana berlakunya extension. Jadi dia mengelirukan kita untuk kira sama ada ini adalah wave yang keberapa. Tapi dia punya undang-undang ialah wave impulsif hanya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Koreksi ada 3. A, B, C. Itu adalah struktur yang kita kena sesuaikan market. Seterusnya ialah jenis perbetulan harga. Selepas berlakunya impulsive wave, okey, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, sekarang ni kita dah menjangkakan
kita dah tahu apa yang akan berlaku setelah tamatnya wave 5 ialah wave koreksi, ABC, betul? Tetapi apa yang kita tak tahu ialah jenis dia. Okay? Macam mana bentuk dia, kita tak tahu. Jadi sekarang ni kita nak lihat bentuk-bentuk yang kita selalu nampak di dalam pasaran. Okay. Yang pertama ialah bentuk zigzag. Okay, zigzag adalah corrective wave structure yang dilabelkan dengan ABC di dalam bentuk zigzag. ABC, jadi bentuk zigzag. Jadi wave AC adalah wave A dan juga wave C adalah motif wave kerana koreksi wave berlawan arah, ya. Dia berlawan arah dengan kita punya impulsive wave. Jadi di dalam fasa koreksi, okay, corrective, di dalam, sopian dia akan berlaku pada wave 1, 3 dan 5. Extension biasanya berlaku pada wave 1, 3 dan 5. Kalau kita lihat contoh kita tadi, okey, kita lihat contoh kita tadi. Saya padamkan dulu. Okey, kita pergi daripada awal sini. Okey, kita lihat. Wave 1 pada kes ini ialah straightforward, ya. Kita tidak nampak sebarang extension. Tapi pada wave yang ketiga, sini ke sini, kita lihat ada extension. Okey, ada beberapa puncak dan juga dasar, ya. Ini kita boleh sebutkan sebagai extension pada wave yang ketiga. Kemudian seterusnya, wave yang kelima juga kita dapat lihat. Okey, di sini ialah wave kelima, ya. Kita dapat lihat berlakunya extension lagi. Okey, sini. Betul? Kita pergi pula kepada wave yang seterusnya. Wave yang baru, kitaran yang baru. Kita lihat. Wave pertama clear, ya, tak ada apa-apa extension. Wave kedua, wave yang ketiga daripada sini ke sini, kita lihat ada sedikit extension. Okey. Maknanya boleh kita pecahkan kepada wave yang kecil. Okey. Contohnya kita boleh pecahkan kepada wave yang kecil di sini. Okey, ia berlaku pada wave yang ketiga. Okey, extension. Kalau kita tengok wave yang kelima, tidak jelas. Saya rasa ini adalah satu clean, wave 5 yang clean. Baik, jadi biasanya extension akan berlaku pada wave 1, wave 3 ataupun wave 5. Kebiasaannya wave 5 yang paling banyak berlaku. Jadi jika kita berada pada wave tu, kita kena berhati-hati ketika kita nak mengira kita punya impulsive wave kita. Baik, jelas? Baik, tadi kita sebut tentang jenis pembentulan harga zigzag. Jadi ini adalah zigzag pada fasa korektif. Okey, jadi kalau fasa korektif, kita punya trend ialah downtrend, bermakna kita punya motif wave ialah wave yang mengikut trend, iaitu wave A dan juga wave C. Jadi seperti yang kita tahu, di dalam wave ada wave. Okey, saya padam. Okey, di dalam wave ada wave. Tapi terbalik, ya. Kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5. Ini ialah kita punya impulsive wave kita. A, B, C, kita punya corrective wave kita di dalam fasa korektif, ya. Kemudian kita ada satu lagi cycle baru. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian berlaku seterusnya koreksi. Jadi corrective wave yang berbentuk tajam seperti ini selalunya muncul di wave
dua daripada impulsive wave. Okey. Seterusnya ialah ini pemutaran harga yang flat. Jadi ini ialah zigzag. Okey, kita lihat pemutaran harga yang flat. Okey, seperti biasa kita selesai satu pergerakan impulsif 1 2 3 4 5, kemudian kita menjangkakan fasa seterusnya iaitu fasa korektif. Okey. Jadi dalam kes ni kita akan lihat pula kepada pemutaran harga berbentuk flat. Bentuk mendatar dalam korektif wave juga kadang-kadang kita jumpa, kita panggil dia flat, dan ia terdiri daripada formasi wave kecil 3, 3 dan 5. Okey, kita lihat dia bentuk flat. Kenapa kita panggil flat? Okey, kerana bentuk dia seperti ini. Baik. Dalam kes ni, wave A dan juga wave B adalah wave koreksi, manakala wave C adalah wave motif. Okey. Kita lihat ABC, ABC. Jadi di sini kedua-duanya ialah korektif, bukannya impuls. Okey, ini sebagai koreksi, ini juga koreksi, dan ini ialah motif. Sebab tu kita jadikan dia ABC, ABC 1 2 3 4. 1 2 3 4 5. Okey. Dalam kes ini. Selalunya akan berlaku apabila pasaran di dalam keadaan sideway dan biasanya berlaku pada wave yang keempat. Okey. Apa maksud saya wave yang keempat? Ialah ini pergerakan ini ialah pergerakan wave yang keempat. Ya. Okey. Ini adalah flat. Seterusnya ialah pembetulan harga expanded flat. Seperti biasa, kita ada satu impulsive wave, tamat, kita menjangkakan korektif bermula dari sini. Jadi dalam kes ni kita nak lihat kepada bentuk korektif expanded flat. Okey. Jadi kita ada flat di sini. Kemudian ini ialah dua korektif wave dan wave C ialah wave motif. Jadi ini adalah expanded flat. Okay. Ini adalah flat. Jadi expanded flat ialah seperti ini. Dia terlebih daripada aras 5. Okay. Jadi dalam kes expanded flat, apa yang berlaku ialah wave B berada di atas aras wave 5 dan wave C tamat di bawah wave A. Ini adalah disebut sebagai expanded. Ini ialah flat yang optimal, flat yang cantik, tetapi dalam market
jarang sekali kita dapat satu pergerakan yang cantik. Kita akan dapat pergerakan contohnya seperti ini, expanded flag. Okay. Jadi dalam expanded flag kita ada pergerakan korektif, dan di sini ialah motif. Jadi ABC dan 1, 2, 3, 4, 5. Okey, ini adalah jenis expanded flag. Okay. Seterusnya ialah jenis pembentukan harga triangle. Kita pernah belajar triangle. Triangle adalah satu pattern. Dalam candlestick kita dah belajar triangle ialah satu pattern continuation. Jadi dalam sini triangle terbentuk apabila koreksi, fasa koreksi membentuk triangle. Okey, kita lihat. Segitiga adalah 5 corrective wave yang dilabelkan A, B, C dan E. Dan wave ini disusun dengan formasi 3, 3, 3 dan 3. Okey. Jadi semua ni ialah corrective wave. C, corrective wave, corrective wave. Jadi maknanya ABC, 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 ABC dan ABC. Jadi bentuk wave kecil selalunya menggunakan formasi 3 wave, tetapi kadang-kadang terbentuk dalam formasi yang agak kompleks. Okay. Seterusnya, segitiga selalunya di dalam beberapa bentuk dan kerap muncul di dalam wave yang keempat, di dalam impulsive wave. Okey, dia adalah antara contoh-contoh jenis pembetulan harga yang kita boleh lihat di dalam pasaran. Jadi kalau kita cuba lihat pada contoh, okey, kita cuba identify ini ialah koreksi jenis apa. Okey, di sini kita ada A, B, C. Nampak jelas lagi. Baik, di sini A, B, C. Jadi ini bagi saya ialah wave ataupun pembentukan zigzag. Okey, zigzag. Jadi fasa korektif pada ketika ini ialah yang saya dapat lihat berbentuk zigzag. Okey. Okey, zigzag. Kita lihat pula seterusnya. Di sini kita ada juga, saya boleh katakan sini ke sini bentuk juga bentuk zigzag. Okey, setakat ni koreksi kita berbentuk zigzag. Dalam contoh yang kita dapat hari ini. Baik. Okey. Jadi inilah dia dua kelemahan kita menggunakan sistem ataupun teori Elliott wave. Yang pertama yang boleh mengelirukan kita ialah apabila berlakunya extension, kita boleh tersilap kira. Kita boleh tersilap kira 1, 2, 3 hingga ke 9 bila kalau kita tersilap kira kerana berlakunya extension di sini sebagai contoh.
Kemudian, apa yang lagi boleh mengelurkan kita sebagai penganalisa mereka ialah pembentukan harga. Adakah ia akan buat bentuk zigzag seperti ini? Okey. Ataupun bentuk flat seperti ini. Okey. Ataupun berbentuk extended flat ataupun expanded flat. Okey, seperti ini. Ini adalah flat yang biasa. Okey, expanded flat ialah apabila B berada di atas 5 dan C berada di bawah A. Okey, ini antara pembentukan harga yang kerap kita lihat. Baik. Dan yang terakhir ialah pembentukan harga berbentuk triangle. Dan seperti yang kita belajar di candlestick, pembentukan corak penyambungan ialah triangle adalah salah satunya. Okey. Sama konsepnya, cuma kita menggunakan teori yang lain. Baik. Okey, kita cuba cari lagi contoh pergerakan. Elliott wave di sini ialah saham Apple. Okey, kita cuba buat satu Elliott wave. Baik. Okey, saya mulakan di sini. Okey, ini wave 1, wave 2 saya. Dan saya boleh katakan ini wave 3 saya, dan kita ada extension tapi saya akan ambil di sini. Okey, kemudian wave keempat di sekitar ini kita ambil poin yang paling bawah dan saya sambungkan lagi. Inilah wave yang kelima. Alright. Jadi saya labelkan dulu, kemudian kita test sama ada dia lepas tak syarat sebagai impulsive wave. Jadi charts, insert, objects, Elliott, multi-wave. Okay. 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey. Okey, saya akan test. Kita tengok balik apakah syarat-syarat untuk motif wave. Okey. Syarat-syarat ia ialah wave kedua tidak boleh turun lebih 100% daripada wave pertama. Syarat pertama, kita tengok. Okey. Jadi wave kedua berada di sini. Adakah ia turun 100%? Tidak. 100% berada di sini. Okey. Nak lihat dengan lebih jelas, kita buka Fibonacci. Okey. Adakah ia berada di paras 100%? Tidak. Ia berada di sini. Jadi syarat pertama lepas. Syarat seterusnya ialah wave 3 tidak boleh lebih pendek daripada wave 1 dan wave 5. Okey. Okey, wave 3 saya. Kita lihat. Kalau saya lukiskan satu lagi line, sini ke sini. Okey. Lebih tinggi daripada wave 1 dan wave 5. Wave 3 saya lebih panjang daripada wave 1 dan wave 5. Okey. Maknanya syarat kedua lepas. Dan syarat yang terakhir ialah wave 4 tidak boleh bertindih dengan wave 1. Okey, lihat. Wave 1 berada di sini.
Okey. Wave 4 tidak menyentuh. Hampir tapi tidak menyentuh, bermakna ini masih lagi sah. Okey. Oops. Baik. Jadi saya dapat satu motif wave yang sah. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita perhatikan extension berlaku di sini. Di wave 3 berlaku extension. Wave pertama pun saya boleh katakan ada sedikit extension. Baik. Tetapi kalau kita tengok wave 2, wave 4 jelas turun tak dengan lancar. Baik, jadi ini adalah saya punya motif wave. Sekarang saya nak lukis saya punya corrective wave. Okey, ini agak tricky sikit. Biasanya wave akan bergerak ke arah 4, okey, arah sempat. Tetapi ini dia dah lebih pada arah sempat. Okey. Jadi ini bukanlah satu elite wave yang ideal ya, dia tak optimum. Jadi di sini kalau saya nak melukiskan saya boleh buat seperti ini. A, B dan C. Okey. Ini bagi saja adalah dia punya corrective wave. A, B dan C. Kemudian kita ada cycle yang baru. Jadi macam mana kita nak kategorikan bentuk koreksi ini ialah bentuk zigzag. Okey. Kemudian kita menjangkakan cycle yang baru akan bermula. Okey. Okey, ada lagi kalau boleh kita cari cycle yang lain, maybe pada goal kita boleh cari. Okay, ini agak complicated sikit ni. Kita cari yang lebih straightforward. Okay, cuba lihat Tesla macam mana. Dapat jumpa tak wave? Ataupun mungkin dari sini kita boleh buat wave yang sebelumnya. Okay, walaupun agak ni jadi kita mula dari sini. Saya boleh katakan ni ialah wave 1, 2, 3,
4, 5. Okey. Adakah yang mengikut syarat? Pertama, saya labelkan dulu. Satu, 2, 3, 4, 5. Okey. Saya labelkan dulu, kemudian saya uji dengan syarat-syarat. Yang pertama, wave kedua tidak boleh retrace sebanyak 100% wave yang pertama. Okey, jadi dia tak sampai ya. Kemudian wave kedua, wave ketiga lebih panjang daripada wave 1 dan wave 5. Saya lukiskan. Kita bandingkan. Kita extrapolate. Saya rasa yang wave ketiga lebih panjang. Lebih panjang pada wave 1. Sama ataupun panjang sedikit daripada wave yang kelima. Okay. Syarat kedua. Syarat keempat ialah aras wave keempat tidak boleh bertindih dengan wave 1. Okay. Jadi tidak bertindih. Okay. Ada gap di sini. Jadi boleh dikatakan ni adalah impulse wave untuk sesi ni. Kemudian saya buat collective wave. A, B, dan C. Berbentuk zigzag. Jadi extension yang kita dapat berlaku di sini. Ada lagi extension yang banyak berlaku di sini. Dan di sini lagi extension. Okay. Jadi kita ada satu sequence yang berterusan. 1, 2, 3, 4, 5, ABC. 1, 2, 3, 4, 5, ABC dan seterusnya. Jadi dalam kes sekarang ni, adakah ini satu, kita tak tahu lagi. Kita kena tunggu pembentukan yang seterusnya. Baik. Okey, kita cuba lihat dalam kes ini. Kita mula dari sini. Ini adalah carta USD Yen daily. Kita lihat ada tak pembentukan. Elliott wave. Okey. Sini. Sini. Okey. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kita uji. Aras wave 2 tidak sampai 100% pergerakan wave pertama. Okey. Okey, betul. Kemudian wave ketiga lebih panjang daripada wave pertama dan wave kelima. Betul. Kemudian wave keempat tidak sampai ke aras wave yang pertama, dia tidak bertindih. Okey, extension besar berlaku di sini. Okey, hanya pada wave 3.
berlaku extension. Kemudian kita boleh lukiskan koreksi. Okay. B. Okey, jadi koreksi ni belum habis lagi, kita tak tahu lagi bentuk koreksinya macam mana. Jadi ini mungkin akan berbentuk segitiga ataupun kita tak tahu lagi, kita kena tunggu. Dia boleh jadi buat zigzag. Kita lihat dulu macam mana ia akan berbentuk. Jadi dia belum komplit lagi. Masih lagi belum komplit fasa koreksi untuk USD yen. Baik. Mungkin kita boleh cuba kepada cryptocurrency. Lihat ada pergerakan wave yang kita boleh mula dari sini. Okey. Kita labelkan 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Kemudian kita test. Wave kedua tidak melebihi 100%. Okey. Dan kita lihat di sini dia hampir kepada 61.8% ya, pergerakan wave yang pertama. Kemudian kita lihat wave 3 pergerakannya ialah kalau kita reverse ke sini kita dapat ya, saya padam dulu. Okey, kita lihat wave yang ketiga biasanya pergi hingga 161.8% Fibonacci. Kita lihat dalam kes ni berlaku tak? Pada pergerakan wave pertama. Jadi ia sampai ya 161.8. Okey. Tadi kita lihat ia hampir kepada, ini adalah related dengan Fibonacci. Okay, Fibonacci dan Elliott. Wave 2, 61 retracement daripada wave 3. Okay, kita lihat tadi. Okay, yang ini Wave 1, 61.8% retracement. Kita lihat tadi, kita dapat lihat terbentuk ya. Kita buat Fibonacci sini ke sini, lihat dia hampir ke arah 61.8. Okey, wave kedua ialah
retrace sebanyak ini. Kemudian wave yang ketiga bergerak sebanyak 161 ataupun 261.8 daripada wave 1. Okey, kita lihat. Kita gunakan nisbah Fibonacci dari sini ke sini dan kita lihat sampai 161.8 dengan aras wave yang ketiga. Okey, terkena sasaran kita. Seterusnya ialah wave keempat pula 38.2% daripada wave yang ketiga. Ini wave ketiga kita. Ini wave keempat bergerak sebanyak sedikit lebih daripada 38.2. Tapi hampir sama. Jadi ini adalah satu contoh Fibonacci related dengan Elliott wave. Baik, ini untuk motif wave. Sekarang kita cuba lukiskan pula untuk corrective wave. A, di sini mungkin B, jadi belum lagi lengkap. Masih lagi incomplete, kita kena nantikan apa yang berlaku di koreksi, fasa koreksi untuk Bitcoin. Ada possibility ini adalah A, B dan C akan turun. Ada possibility C akan turun. Tapi kita tak tahu lagi. Bila lengkap je, kita dapat lihat 3 wave, barulah kita boleh mengatakan ia berbentuk sama ada flat, extended flat, zigzag ataupun triangle. Okey? Okey, kita lihat pula adakah ciri-ciri yang ini berlaku pada wave kita. Perubahan wave ataupun alternating wave ialah jika di sini berlaku flat, seterusnya akan berlaku sideways. Kita lihat dalam contoh kita. Di sini kita boleh katakan ia adalah sideways dan di sini wave 4 ia tajam. Okey. Dia alternate. Kalau di sini tajam, di sini sideways. Kebiasaannya. Kita lihat contoh yang tadi. Di sini kita lihat ini adalah sideways dan ini akan menjadi tajam. Bagaimana pula di sini? Ini tajam, ini agak sideways. Okey, dia akan alternate di sini. Di sini bagaimana? Kita lihat pada wave 2 di sini adalah tajam dan pada wave keempat ia sideways. Jadi dia alternate. Dan seterusnya. Kita lihat wave 2 tajam, wave keempat sideways. Jadi dia begitu. Tapi tak semestinya pada tiap-tiap masa, tapi kebiasaannya dia akan jadi begitu. Baik.
Okey, ada sebarang soalan lagi tentang Elliott wave. Ya, dia memang ada sedikit faktor-faktor yang subjektif je. Dia bergantung kepada mata kita, apa yang kita nampak, dan kita kena, kalau kita nak jelas, kita just refer back dengan dia punya syarat-syarat dia. Kita bermula dengan motif wave, kita pastikan dia mengikut syarat. Kemudian apabila kita dah dapat kita punya motif wave kita 1, 2, 3, 4, 5, kita dah masukkan sekali extension, kemudian barulah kita dapat lukiskan kita punya koreksi A, B, C. Dan ada kemungkinan yang kita tersilap ya, kita mungkin tersilap kira kita kena recount balik. Maknanya yang wave yang pertama tadi mungkin bukan wave pertama, mungkin wave yang lain. Kita kena recount balik jika kita buat kesilapan. Kerana dia akan sentiasa 1, 2, 3, 4, 5 ABC. 1, 2, 3, 4, 5 ABC. Dia akan sentiasa berulang-ulang. Tetapi bentuk ABC itu mungkin lain dan 1, 2, 3, 4, 5 itu mungkin panjang sikit, mungkin pendek sikit. Itu yang akan menyebabkan kekeliruan pada pedagang, terutama yang baru bermula. Jadi itulah antara kelemahan Elliott wave. Tetapi penting Elliott wave ni sebab kita nak faham pergerakan market secara menyeluruh. Dan kalau kita lihat, dia boleh digunakan pada kerangka masa yang berbeza. Okay, daripada grand super cycle kita boleh jumpa Elliott wave, kepadalah primary hingga minor cycle kita boleh jumpa Elliott wave, sehinggalah ke sub minor kita boleh jumpa Elliott wave. Baik. Okey. Jika tiada sebarang soalan lagi, saya akan akhirkan di sini, dan pada sesi yang esok kita akan belajar tentang corak harmonics ya. Corak harmonics di dalam carta dan macam mana kita nak menggunakannya di dalam sistem dagangan kita. Okay. Jadi kalau tak ada soalan lagi, Sofian okey ya? Tak ada soalan lagi tentang Elliott wave. Saya berhenti di sini. Kita akan sambung esok hari jam 11 pagi. Topik kita yang saya lihat di sini, topik kita yang